Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid tahun 4 Jaya. Diharapkan dalam keadaan sihat dan sedia mengikuti PDPR kita pada hari ini. Jadi sebagaimana dijanjikan seperti biasa, hari ini kita akan beri satu lagi hadiah kepada salah seorang daripada rakan kita yang telah mengikuti PDPR pada minggu lepas. Okey. Jadi minggu lepas 23 orang saja yang mengikuti, dah makin berkurang, tapi tak apa. Minggu ni kita tengok berapa ramai yang akan dapat terlibat. Okey, jadi kita mulakan undian kita sekarang. Okay, ada susah sikit ni. Okey, yang ke-8. Okey, yang ke-8. Siapa yang berada di tempat yang ke-8? Muhammad Hanif Ikwan bin Anwar. Jadi tahniah. Ini hadiah untuk kamu, stapler warna pink. Okey. Jadi bolehlah ambil di pondok pengawal keselamatan sekolah kita. Okey. Jadi kita teruskan pada PDPR kita untuk minggu ini. Okey. Apa yang kita nak belajar hari ini ialah tentang salah satu lagi proses hidup manusia, iaitu bergerak balas terhadap rangsangan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksudkan dengan gerak balas dan apa dia rangsangan. Okey. Jadi objektif kita yang pertama menyatakan tujuan gerak balas terhadap rangsangan. Yang menyatakan apa yang dikatakan dengan rangsangan. Yang ketiga menyatakan apa yang dimaksudkan dengan gerak balas. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 dari manusia. Okey, kita semua ada 5, tapi sekurang-kurangnya boleh nyatakan 4. Yang ni awak dah belajar masa darjah 2, darjah 1 kita dah belajar dah benda ni. Okey, jadi tahun 4 ni sambungan saja. Okey, menyatakan sekurang-kurangnya 4 cara manusia berbalas terhadap rangsangan di sekeliling. Jadi sebelum kita meneruskan PDPR, kita saksikan sedikit video ini untuk mencapai objektif kita yang pertama. Okey. Okey, perhatikan. Orang ni mula-mula dia main game, keadaan biasa, tak ada apa-apa. Okey, tiba-tiba dia terperanjat dan tu dia. Okey. Okey. Kita ulang lagi sekali. Okey. Okey, kejadian ni bukan dekat negara kita. Okey. Jadi soalan cikgu, kenapakah orang itu bertindak sedemikian? Mula-mula dia relax je, dia main game. Tiba-tiba dia terperanjat dan terus dia tumbuk skrin komputer dia sampailah tembus. Jadi ini salah satu gerak balas terhadap rangsangan yang terjadi kepada orang ni. Jadi banyak kejadian-kejadian di sekeliling kita yang menyebabkan kita bertindak tanpa dirancang. Bertindakan tu berlaku tanpa kita fikir. Kadang-kadang kita tengok orang melatah, kadang-kadang kita tengok orang terkejut dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh gerak balas terhadap rangsangan. Dan kalau kita tengok pada video tadi, orang tu terkejut dan terus dia tumbuk monitor tu tanpa dia berfikir pun. Jadi itu dia punya gerak balas terhadap rangsangan dia. Jadi apa yang tiba-tiba muncul di depan dia, dia sangkakan benda tu berbahaya untuk dia. Okey, sesuatu yang menakutkan, tapi sebenarnya tidaklah. Okey, tapi bila dia terperanjat, kita ni terperanjat kadang-kadang kerana takutkan dengan benda bahaya dan kita bertindak disebabkan rasa terperanjat tu. Okey, dan macam-macam tindakan itu merupakan rangsangan kita. Okey, jadi gerak balas terhadap rangsangan ni bolehlah kita katakan tujuan manusia melakukan gerak balas terhadap rangsangan ni tanpa difikirkan oleh sempat dia memikirkan. Tujuannya adalah untuk mengelakkan diri daripada bahaya. Kadang-kadang kita jalan kat tepi-tepi jalan, kita kena horn, kita melompat ke tepi kan. Okey, sebab kita tahu mungkin ada bahaya di belakang kita tu, dan benda tu berlaku secara pantas. Okey, jadi yang pertama, objektif kita menyatakan tujuan gerak balas terhadap rangsangan ialah untuk mengelakkan diri daripada bahaya. Itu yang paling penting sekali. Okey, tak kira kadang-kadang benda tu sebenarnya memang bahaya ataupun
dia terperanjat, sebenarnya benda tu tak bahaya, tapi dia jangkakan tanggapan awal dia kata macam benda tu bahaya dan dia bertindak. Okey, tu sering terjadi pada kita kan. Okey. Jadi tu tujuan kita, objektif yang pertama. Okey, yang kedua, menyatakan maksud rangsangan. Apa yang dikatakan rangsangan? Okey, kalau kita tengok tadi tiba-tiba gambar muka hantu tu keluar. Itulah rangsangan yang dia dapat kesan kat situ. Jadi rangsangan ialah apa jua perubahan yang berlaku pada keadaan persekitaran, ataupun ringkasnya perubahan keadaan persekitaran. Dalam video tadi perubahannya tiba-tiba muncul wajah hantu depan dia. Itu rangsangan dia. Okey, tiba-tiba dia terkejut dengan kehadiran benda tu kan. Okey. Dan apakah maksud gerak balas? Ini objektif kita yang ketiga sebenarnya. Okey, gerak balas ialah tindakan yang dilakukan terhadap rangsangan. Tadi dia dah nampak gambar hantu tu tiba-tiba muncul dan dia terus menumbuk skrin tadi tu sampai tembus. Itu dia punya tindakan dia yang dia buat. Tak kira tindakan dia tu betul ke salah ke, tapi bila dia bertindak sesuatu, maksudnya telah berlakulah gerak balas dia terhadap rangsangan tu. Okey. Jadi maksudnya rangsangan ni apa yang kita buat disebabkan adanya gerak balas ni apa yang kita buat disebabkan adanya rangsangan tu tadi. Okey, jadi kalau dalam buku teks kita, okey, ni salah satu contoh gerak balas dan juga rangsangan. Contoh, tangan kita terangkat apabila tersentuh duri. Yang mana rangsangan dia? Rangsangan dia ialah tersentuh duri. Okey, itu rangsangan. Apa yang badan kita dapat kesan? Duri. Dan apa yang kita tindakan kita? Itu dinamakan gerak balas, iaitu tangan kita terangkat ataupun mengangkat tangan ataupun menarik tangan. Okey. Jadi itu dia. Untuk yang contoh seterusnya, okey, kita tengok di sini. Terkejut apabila terdengar bunyi petir. Okey, rangsangan kita apa yang kita dapat kesan? Bunyi petir yang kuat tu tadi. Okey, apa gerak balas kita? Terkejut ataupun menutup telinga, ataupun kalau adik-adik kita kadang-kadang lari tu masuk bilik kan, mencari mak kita sebab takut. Okey, jadi kita pun kadang-kadang terkejut bila petir yang kuat tak dijangka-jangka. Okey, sebab kita tahu petir ni satu benda ya kan. Jadi dah tentu kita terkejut, bunyi yang kuat dan sebagainya. Okey, jadi tu adalah beberapa contoh nak membezakan antara rangsangan dan gerak balas. Okey, kita tengok objektif kita yang seterusnya. Okey, objektif 4 dan kelima ni cikgu rangkumkan. Okey, menjadi satu. Okey, dalam kita mengesan rangsangan, kita memerlukan deria, alat pengesan pada badan kita. Deria ni kita dah belajar masa darjah 1 lagi. Kita ada 5 deria yang Allah beri kepada kita untuk kita mengesan apa benda yang berlaku di sekeliling kita. Yang pertama, deria kita mata. Okey, mata kita boleh menerima rangsangan silau, cahaya yang terlalu silau. Okey, ataupun sesuatu objek yang datang dekat pada kita. Orang lontarkan sesuatu kepada kita, mata kita nampak kan. Okey, kalau silau kita akan menutup mata. Automatik kita akan tutup mata. Sebab cahaya yang terlalu silau ni sebenarnya berbahaya juga untuk kita. Nanti mata kita boleh rosak. Ataupun kalau ayah kita memandu pada malam hari dapat silau daripada kereta di hadapan, dia akan menutup sedikit. Ada bahagian depan pada kereta dia boleh tutup sikit. Ataupun sepatutnya orang yang di depan tu menurunkan lampu dia kan. Tapi kita yang di dalam kereta kita akan menutup mata. Itu sebagai gerak balas kita terhadap rangsangan silau yang dikesan oleh mata sebagai deria. Okey. Yang kedua, deria telinga. Untuk mengesan rangsangan bunyi yang kuat, bunyi yang bising. Sebab bunyi kuat, bunyi bising pun berbahaya pada kita kalau terlalu lama, boleh merosakkan telinga. Okey, jadi apa tindakan kita? Kita akan menutup telinga. Ataupun kadang-kadang kita terkejut, duduk-duduk dalam rumah, relax-relax, tengok TV, tiba-tiba meletup, mercun kat luar rumah kan. Nampak terkejut kita kan, kerana bunyi itu. Kalau mercun tu tak berbunyi, kita pun tak akan terkejut. Dan apa yang mengesan bunyi itu, itulah deria telinga kita.
Okey, anggota kita. Okey. Yang ketiga, hidung. Hidung juga merupakan deria untuk menghidu, kan? Apa rangsangan yang kita boleh kesan? Bau busuk, bau hangit, bau wangi, bau yang kuat, dan segala bau lagi. Dan biasanya kalau bau busuk kita akan tutup hidung lah. Tetapi kalau macam bau hangit ni sebenarnya dia berguna memberitahu kita sesuatu apa yang contoh kita di dekat ruang tamu berehat, tiba-tiba bau hangit, dan tentu kita akan cari mana datang bau hangit. Mungkin ada sesuatu telah terbakar dalam rumah kita, kan. Jadi itu juga membantu kita untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau biasa-biasa ni bau busuk aja, bau hangit atau bau terlampau kuat aja, kita biasanya automatik kita akan menutup hidung. Okey. Jadi itu gerak balas kita yang ketiga, dan rangsangan kita yang ketiga, dan deria kita yang ketiga. Yang seterusnya, okey, lidah. Okey, lidah juga merupakan salah satu deria untuk merasa. Okey, rasa masam, rasa pahit. Okey, rasa loya ni biasa dekat tekak, tapi ada lagi rasa lain, contohnya rasa payau dan sebagainya. Dan kalau kita makan benda rasa masin, okey, kita biasanya akan mengerut dahi kita, masinnya macam gitu, kan. Dan kita akan memuntahkan apa benda yang kita makan tu. Okey, itu dari kita yang keempat, dia berkaitan dengan rasa lah, makanan. Okey, yang seterusnya kulit. Kulit ni biasanya terletak di tapak tangan, tapak kaki, tapi di seluruh anggota kita pun kita boleh rasa. Contohnya benda-benda yang tajam, benda-benda yang panas, benda-benda yang sejuk, dan kalau terlalu tajam, terlalu panas, kita akan menarik tangan kita. Itu salah satu gerak balas kita. Tapi kalau sejuk pula dia lain, dia menyebabkan kita menggigil. Menggigil tu bukan kita nak, tapi badan kita automatik akan menggigil. Sebab dengan menggigil, dia akan hasilkan haba pada badan dan akan memanaskan sikit badan kita untuk melawan rasa sejuk di sekeliling kita tu tadi. Okey. Okey. Jadi kita tengok macam ni. Contohnya mata, silau, kita akan tutup mata kita. Okey. Okey, kalau bunyi tu kuat, kita akan menutup telinga. Okey. Kalau bau busuk, bau hangit, kita akan menutup hidung. Okey. Kalau pahit, masam pahit, okey, kita akan mengerut dahi ataupun kadang-kadang kita muntahkan balik. Okey. Sebab kalau benda rasa yang dah tak sedap sangat, mungkin makanan tu dah rosak, bahaya kalau kita makan, kadang-kadang kita automatik kita muntahkan dia balik. Itu tindak balas kita. Okey, dan seterusnya, kalau benda sejuk, kita akan menggigil. Okey. Dan kalau benda tajam atau benda panas, kita akan menarik tangan. Ini biasa dikesan kulit, bukan tapak tangan, kulit. Kalau tangan tu kulit awak lapik, tak rasa panas, kita pun takkan tarik tangan kita, kan. Okey. Jadi inilah dia yang kita nak belajar hari ni. Okey. Cikgu harap kamu dapat nyatakan apakah tujuan kita melakukan gerak balas terhadap rangsangan. Okey. Apakah yang dikatakan sebagai rangsangan, apa yang dikatakan sebagai gerak balas, dan apakah deria-deria untuk mengesan rangsangan masing-masing, okey, yang berlaku kebiasaannya di sekeliling kita. Jadi cikgu harap sampai sini saja video PDPR kita, dan kalau telah faham, bolehlah kita jawab soalan yang telah pun cikgu sediakan. Tak banyak soalan dia, mudah saja, kan. Tapi kalau tak faham, boleh tengok video ni ulang kali, ataupun boleh join kita punya Google Meet yang tempohnya telah cikgu beri, dan juga melalui pautan yang cikgu beri. Dan kalau tak pun boleh juga WhatsApp pada cikgu. Okey, semoga kita berjumpa di minggu depan. Jadi jaga diri, jaga keselamatan selalu, dan bye bye.